tajuk kita hari ni adalah mentafsir penyata kewangan menggunakan nisbah asas. Okay. Tajuk ni sebab tajuk penting setiap tahun dia keluar. Okay. Pastilah tahun ini pun akan keluar juga. Okay, jadi cikgu minta perhatian lah. Okay, sebelum tu cikgu sentuh sikit yang sebelum ni. Yang kita dah bincang pasal TPM. Okay, so jangan lupalah TPM, titik pulang modal. Bagaimana terjadinya titik pulang modal? Titik pulang modal berlaku apabila jumlah hasil bertemu dengan jumlah kos ataupun jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Okay. Jadi titik pulang modal ditunjukkan dalam gambar ni lah. Okay, yang seperti ditunjukkan tu. Okay, jadi untung sebelah atas ni lah. Okay, maknanya jumlah hasil melebihi jumlah kos. Okay, manakala kalau rugi, jumlah hasil dia kurang daripada jumlah kos. Ataupun jumlah kos lebih besar. Jumlah kos lebih besar daripada jumlah hasil. Okay. Jadi yang ini pun penting lah. Mereka tahu tiba-tiba keluar lagi soalan TPM ni. Okay. Soalan TPM ni dah 2 tahun berturut-turut keluar. Jadi kalau tahun ni keluar lagi, sekurang-kurangnya kamu dapat jawab lah. Okay, selalunya dalam soalan dia bagi 6 markah. Okay, sama ada menghuraikan, dia bagi situasi. Okay, kemudian dia tanyalah adakah syarikat ni ataupun organisasi dapat untung ke, dapat rugi. Okay, berapakah yang dia dapat. Okay, macam mana nak kira TPM. Okay, yang itu kamu kena ingat dan faham lah. Okay. Kita teruskan teruskan dengan analisis. Sekejap, cikgu naik atas sikit. Okay. Mentafsir penyata kewangan menggunakan nisbah asas. Okay. Nisbah asas terdiri daripada tiga jenis. Pertama, analisis nisbah untung, analisis nisbah kecairan, okay, analisis nisbah kecekapan. Okay. Tahun 2 tahun yang sebelum ni analisis nisbah untung dengan analisis nisbah kecekapan dah keluar. Okay, jadi yang tu kemungkinan juga akan keluarlah tahun ni. Okay. Jadi sekejap lagi kita akan buat sudut aktiviti ni. Kita rujuk yang ini dululah. Okay, jadi nisbah asas terdiri dari 3. Analisis nisbah untung, analisis nisbah kecairan, analisis nisbah kecekapan. Okay, kita tengok dulu analisis nisbah untung. Jadi sebenarnya dia nak tengok apa? Bila dia nak analisis tu, dia nak analisis apa sebenarnya? Dia nak ukur kadar untung atau pulangan yang diperoleh perniagaan. Okey. Antara maklumat yang digunakan ialah menggunakan peratusan margin untung kasar. Okey. Jadinya kamu kena ingat dia punya formula. First step kena ingat formula. Bila dia cakap analisis nisbah untung, dia mesti bagi untung kasar dengan jualan bersih. Okey. So masa tu kamu akan kira peratus margin untung kasar. Okey. Margin untung kasar ni mengukur keuntungan setiap ringgit jualan bersih. Semakin tinggi margin untung kasar, semakin baik kedudukan syarikat. Okey. Cikgu ulang balik Semakin tinggi margin untung kasar, semakin baik kedudukan syarikat. Soalan ni dah pernah keluar dah tahun sebelum ni. Okey. Okey, contoh. Syarikat A memperoleh untung kasar sebanyak 473,247 manakala jualan bersih adalah sebanyak RM567,320. Kirakan peratus margin untung kasar. Okey. Margin ni sebenarnya dia nak tengok peratus. Okey. Dalam peratusan. Margin tu dalam peratusan. Cuba tengok jawapan ni dalam peratus. Okey. Jadi peratusan margin untung kasar ni adalah untung kasar bagi jualan bersih darab 100. Sebab ni dia nak ukur keuntungan tadi. Bagi setiap jualan bersih. Maknanya untung kasar bagi dengan jualan bersih. Okay, darab dengan 100.
So 473, 247 bagi dengan 567, 320 darab 100 dapat 83.4%. Okay. Yang dekat sini bawah ni, okay, dia kata bagi setiap RM RM1 jualan bersih, untung kasar yang diperoleh ialah RM83.04. Yang inilah dia punya kesimpulan yang paling penting. Selalunya dia punya kesimpulan selalunya dia bagi satu markah. Okay. Jadi maksudnya bagi setiap RM1 yang dia jual, dia dapat untung sebanyak 83.4 sen. Okay. Memang dia punya kesimpulan dia macam tu. So sebenarnya dia nak kira peratus margin untung kasar tadi bagi setiap jualan bersih. Jadi maknanya bagi setiap RM1 jualan bersih, untung kasar yang diperoleh ialah 83.4 sen. Okay. Ada soalan nak tanya? Tahu kan kira macam mana? Bahagi je kemudian darab 100. Okay. Bahagi darab dengan 100. Cuba buat. Bahagi darab dengan 100. Dapat tak? 473 tu. Okay. 473, 247 bahagi dengan 567, 320. Okay. Lepas tu darab 100. So jawapan dia 83.4. 1. So tulis saja 83.4%. Okay, boleh Boleh tak? Ada soalan nak tanya? Itu sajalah yang penting kamu buat kesimpulan, kamu dapat buat kesimpulan. Okay. Kemudian kamu dapat kira. Okay. Dan paling penting ni dia punya formula. Formula dapat satu markah. Formula dapat satu markah, jalan kerja dapat satu markah. Kemudian selalunya dia akan bagi sama ada jalan kerja ataupun markah tu dapat satu. Okay, dia punya kesimpulan dapat satu. Okay, boleh faham Jadi itu macam mana kita nak mengira peratusan margin untung kasar. Okay. Peratusan margin untung kasar senang je jalan kerja dia. Okay, untung kasar bagi jualan bersih sebab kita nak tengok dia punya untung berbanding setiap jualan bersih dia ringgit untung bersih. Maknanya semakin tinggi margin untung kasar semakin baik kedudukan syarikat. 83.4% ni semakin baiklah. Okay. Sebab dia kata bagi setiap RM1 dia jual, dia dapat untung 83.4 sen. Okay, banyak tu. Okay. Boleh Okay, itu untung kasar. Sekarang ni untung bersih pula. Okay, untung bersih. Okay, yang ini sekejap. Kalau cikgu suruh kira yang ini boleh? Duduk aktiviti. Kira sekejap. Syarikat B memperoleh untung kasar sebanyak RM173.247. Manakala jualan bersihnya ialah RM167.320. Kirakan peratus margin untung kasar bagi syarikat B dan jelaskan. Jelaskan tu ni lah dia punya kesimpulan dia. Cuba buat jap. Okay, tulis tarikh hari ni. Okay, tulis tarikh hari ni. Tulis tarikh, tulis hari. Okay. Kemudian ambil yang ini. Okay, kemudian kita kira sekejap. Cuba kira. Okay. Peratusan maknanya nak kira margin untung kasar. Boleh dapat Siapa yang dah kira?
So formula dia apa? Formula dia. Macam mana ni? Untung kasa bahagi jualan bersih. Untung kasa bagi jualan bersih. Jarak 100. Kan? Ya. Okey. So sekarang ni untung kasar dia berapa? 173,247 bagi dengan 167,320 darab dengan 100%. So jawapan dia berapa, Rin? $103.5. 103.5 sen. Okey. Betul kan 103.5? Yang lain dapat buat tak 103.5? Betul, cikgu. Betul Ya. Okey. So dia suruh jelaskan. Jelaskan macam mana nak jelaskan? So nak jelaskan bagi setiap RM1 jualan bersih, untung kasar yang diperoleh ialah sebanyak 103 sen. Boleh? Boleh Ni bagi setiap RM1 jualan bersih, untung kasar yang diperoleh ialah 103 sen. Tadi yang kamu dah kira tadi. Itu dia punya kesimpulan dia. Okay. Kesimpulan dia ni dapat satu markah Jadi sayang tak buat. Jadi kena ingatlah dia punya macam mana cara nak buat kesimpulan tu. Dia suruh jelaskan tu. Okay. Okay. Habis pasal untung kasar, margin untung kasar. Kita pergi margin untung bersih boleh Ni cikgu pergi slow-slow je ni. Okay. Seterusnya margin untung kasar. Ya. Tadi cikgu suruh salin apa? Salin soalan tu je. Salin Yang soalan ni suruh kan. Syarikat B tu membeli untung kasar. Lepas tu dia punya formula jalan kerja. Lepas tu jelaskan. Jelaskan tu ambil je ni. Bagi setiap RM RM1 jualan bersih. Untung kasar yang diperoleh ialah. Tadi dapat jawapan kan 103. 103 sen. yang cikgu buat tadi tu je lah. Ya, yang itu je. Okey. Tulislah tajuk dia. Peratusan margin untung kasar. Okey. Okay. So kita pergi pada 2 nombor 2. Okey. Peratusan margin untung bersih pula. Okey. Tadi untung kasar. Ni untung bersih. Maknanya untung margin untung bersih mengukur untung setiap ringgit jualan bersih. Okey. Semakin tinggi margin keuntungan bersih menunjukkan kecekapan pengurusan operasi. Okey. Tadi dia kata dekat sini semakin baik kedudukan syarikat. Yang ini semakin cekap pengurusan operasi tu. Okay, kalau untung kasar semakin baguslah. Maknanya kedudukan syarikat dia dapat untung kan. Okey, tapi kalau untung bersih dia menunjukkan syarikat tu cekap dari segi operasi. Okay, dari segi menguruskan operasi. Okey, jadi dia bagi contoh kat sini. Syarikat A memperoleh untung bersih sebanyak RM304,304,084 manakala jualan bersih adalah RM567,320. Kirakan peratus margin untung bersih bagi syarikat A. So peratusan margin untung bersih seperti biasa untung bersih kita bahagikan. Tadi untung kasar. Okey, ni untung bersih pula. Okey. So untuk untung bersih, okay, kita ambil je untung bersih. Okay. Kemudian kita bagi dengan jualan bersih.
Sama je kan? Tadi tu pun untung kasar. Okay. Nah, yang bawah ni untung bersih. So, untung bersih bagi dengan jualan bersih. Darab dengan 100. 100% tu dapat 53.6%. Okay, jawapan pertama tu kita memang buat dalam persen Jawapan yang kedua bila kita jelaskan tu sebab kita nak bandingkan ringgit tadi. Okay, kita nak bandingkan ringgit, RM1 jualan tadi. So kita kena tulis 1 sen. Sen berbanding RM1 jualan bersih. Okey, jadi kiraan dia sama saja. Okey, yang ini dia kata bagi setiap ringgit jualan bersih, untung bersih dia bagi setiap RM1 jualan bersih dia tertinggal tu. Ini bagi setiap ringgit jualan bersih, RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperoleh ialah 53.6 sen. Maknanya okey lah tu. Cakap lah. Okey, operasi ni tu. Okey, cuba buat yang B ni pula. Cuba buat yang B. Buat dalam buku. Yang ini untung bersih. Jadi kita pun buat formula dulu. Okey, di sebelah dia tu ambil formula, buat formula. Jadi formula dia bersamaan dengan untung bersih bagi dengan jualan bersih kan. Okey. So 73,247 bagi dengan 167,320. So dapat berapa semuanya? Cikgu kena bundahkan ke? Ya, dapat berapa? Bunda je. 43.8. 43. Ya. 0.8. Okey. Ni dalam peratus dulu kan? Ya, ni dalam peratus. Okey. So kesimpulan dia tu ambil yang tadi. Maknanya setiap RM1 jualan bersih, untung yang diperoleh adalah sebanyak 43.8 sen. Okey. Ya, boleh tak setakat tu? Setakat tu boleh faham tak? Boleh cikgu. Okey. Sekejap Okay, so kita dah settle yang ini. Anak murid cikgu ada dekat luar. Sekejap Okay. Sekejap cikgu nak kena invite. Oh, ramai nak kena invite ni. Ada soalan nak tanya? Nurin tadi dah faham kan?
Okay. Sekejap bagi cikgu 5 minit sekejap Jadi siapa yang baru masuk tadi, cikgu minta salin semula soalan sudut aktiviti dengan sudut aktiviti muka surat 111 tu. Cuba jawab sendiri, kemudian cuba jelaskan. Okey, yang ini dengan yang bawah ni. Kita dah habis dah ni. Okey, so siapa yang baru join, sila buat dahulu. Cikgu beri masa 5 minit. Okey, cikgu beri masa 5 minit ni. Okey, yang lain tolong tulis dulu siap-siap. Selesaikan dulu rumus apa soalan yang cikgu bagi tu. Okey. Okey, dah Okey. Jadi kita tadi stop dekat sini. Okey, jadi pastikan kamu dah ingat lah apa yang kita dah belajar hari ni. Kita dah belajar hari ni tentang analisis nisbah untung Okey, analisis nisbah untung. Jadi analisis nisbah untung yang kita dah belajar macam mana nak cari peratus margin untung kasar dan bagaimana nak cari peratusan margin untung bersih. So yang paling utama kamu kena ingat dia punya formula. Okay, lepas tu baru tahulah macam mana nak jawab kan. Okay, so dia punya penjelasan ni penting kesimpulan daripada apa yang kamu dapat tu supaya kamu boleh tahulah sama ada apa yang dia boleh tu dapat membantu syarikat ataupun tidak maksudnya macam adakah baik kedudukan syarikat tu, adakah operasi syarikat menunjukkan kecekapan. Okey, kita boleh pergi sebelah Ada soalan tak nak tanya? Hari ni kita buat slow-slow je. Sebab soalan ni soalan penting kan, cikgu takut kamu tak faham. Okey. Boleh Okey, kita pergi pada seterusnya peratusan untung tokokan. Okey.
Satu lagi peratusan pulangan atas modal. Jadi yang bawah menganalisis nisbah untung ni. Okay. So kita belajar ada 4. Satu peratusan margin untung kasar. Satu lagi peratusan margin untung bersih. Okay. Yang ketiga peratusan untung tokokan. Dan yang keempat peratusan pulangan atas modal. Okay, kita dah habis belajar 2. So hari ni kita belajar lagi sambung lagi dengan 2 iaitu peratusan untung tokokan. Okay. Besar sikit. Okay. Ini. Alamak. Okey, peratusan untung tokokan. Peratusan menunjukkan keberkesanan perniagaan mengawal harga jualan dan kos untuk memaksimumkan keuntungan. Okey, soalan ni tak ada keluar lagi lah. Okey, untung tokokan. Nama pun untung tokokan. Rasanya budak pun kalau tengok soalan ni memang dia pergi pusing tempat lain. Okey, tapi sayanglah kalau soalan ni ada dekat soalan objektif, lepas tu pelajar pula tak jawab kan. Jadi sayang. Selalunya dia tak bagi direct Contohnya dia tak akan bagi. Okey, ni untung bersih, ni untung kasar. Okey, ni kos jualan. Dia tak bagi macam tu Dia akan bagi banyak. Contohnya dia bagi 3 ataupun 4 item. Kamu kena pilih. Jadi tak semudah yang kamu sangka lah. Maksudnya tak adalah soalan dia macam ni. Okey, dia tak ada soalan macam ni. Okay, dia akan bagi beberapa item kemudian dia suruh kira. Okay, boleh faham Okey, so macam mana dia nak menunjukkan keberkesanan perniagaan tu dengan mengawal jumlah harga dengan jumlah kos. Okey. Jadi contoh dia bagi syarikat A memperoleh untung kasar sebanyak 141,800. Manakala kos jualan adalah 567,320. Okey. So kirakan peratusan untung tokokan. Tokok ni maknanya ni kat sini dia ada beritahu. Jika peratusan untung tokokan bagi sebuah syarikat adalah lebih tinggi daripada syarikat lain, bermakna harga jualan yang dikenakan oleh syarikat tersebut adalah lebih tinggi atau lebih baik daripada syarikat lain. Okey, itu dia nak cerita sikit lah tentang peratusan untung tokokan ni. Okey. Tokokan ni macam tambahan kan. Okey. Okay, jadi cara dia sama saja, cuma dia punya formula dia berbeza. So, peratusan untung tokokan bersamaan dengan untung kasar bahagi dengan kos jualan darab dengan 100%. Okey, dapatlah 25%. Okey, ni sebab kita mengira margin. Margin tu maksudnya dalam persen, 100. Okey. Tadi kan dah, yang pertama tadi kita tengok kan. Kita sebenarnya nak kira margin. Okey, jadi sebab tu jawapan dia tu dalam persen. Okey, sebab ada jawapan yang bukan dalam persen. Okey, yang tu kita tengok nanti. Okey, so boleh faham Maknanya harga jualan barang niaga diperoleh dengan menambahkan 25% pada kosnya. Harga jualan barang niaga diperoleh dengan menambahkan 25% pada kosnya. Okay, boleh faham Yang ni tak payah hafal lah yang bawah yang untuk peratusan kalau rasa macam susah sangat, tak payah. Yang penting kamu dapat jalan kira, jalan kerja, jalan kata untuk mendapatkan jawapan tu kamu dapat bila dia bagi soalan. Okey? Okey, dapat Boleh Okey. Boleh kita teruskan dengan sudut aktiviti. Okay, so kita buat aktiviti dulu. Okay, kita buat aktiviti. Tolong cikgu ambil soalan ni. Okay, sebab ditanya berbanding syarikat A dengan pencapaian syarikat B lebih baik atau kurang baik. Jelaskan. Okay.
Ni syarikat B Ni syarikat A. Syarikat A 25%. 25%. Okay, jom kita kira pula untuk syarikat B. Okay, jom kira syarikat B. Tadi cikgu tutup ni. Okey. Kita kira untuk bawah sekejap. Bawah lagi. Okey. Okey. So, jalan kerja dia. Okey, macam mana nak kira tadi? Okey, dia punya formula. Untung kasar bahagi kos jualan darab 100%. Untung kasar bahagi dengan kos jualan. Darab 100%. Okey, jadi 100 untung operasi, untung kasar 121,247 bagi dengan 167,320 darab 100. Okey, jadi jawapan dia 72%. 72.5. 72.5. 72.5%. Okey, ni syarikat B. Cikgu, Ya. kalau macam tu kena gunakan ke? Tak apalah, kita buat 72.5 je lah. Contohnya Oh, jawapan okey. tadi berapa? 72.489. So kita buatlah 72.5. Tapi selalunya dia ambil 2 nombor di belakang. Okay, selalunya dia ambil 2. Contohnya kan 72.473% kan. So kamu ambil lah 72.47%. Dalam buku dia ambil 1 je. Jadi untuk langkah berhati-hati, kita ambil 2. Okay. Sebab ni dalam persen. Jadi kita ambil 2. Nak buat 1 pun boleh. Tapi kadang-kadang jawapan tepat dia ambil 2 nombor pelan di belakang. Okay. Okay, ni contoh je, padam. Okey, jadi tadi syarikat A dapat berapa? 25%. Okey, 25%. So dia tanya berbanding syarikat A dengan syarikat B yang mana lebih baik? Syarikat B lebih baik ke atau syarikat A lebih baik? Dia punya margin untung tokokannya. So syarikat B lah kan? Syarikat B. Yang untung tokokan tu tambahan kepada nilai kos. Okay, jumlah ringgit yang dapat diatasi. Okay. Boleh dapat Dapat semua? Okay. Okay, sekejap kita tengok simpulan Kesimpulannya dia kata jika peratusan untuk tokokan bagi sebuah syarikat adalah lebih tinggi, bermakna harga jualan yang dikenakan oleh syarikat tersebut adalah lebih tinggi atau baik daripada syarikat lain. Okay. So yang tadi syarikat B lebih baik lah. Okay, maknanya syarikat B lebih baik daripada syarikat A. Okay. Kalau nak buat pembandingan tadi. Okay. Sebab dia tanya bandingkan antara syarikat A dengan pencapaian syarikat B. Okey. So tulislah sikit dekat situ. Maknanya syarikat A, syarikat B, syarikat betul lah syarikat B. Syarikat B
pencapaian syarikat B adalah lebih baik berbanding syarikat A. Okey. Boleh sampai peratusan untung tokokan. Okey, ada soalan nak tanya. Sampai peratusan untung tokokan tak ada masalah Okey, kita pergi pula kepada seterusnya iaitu peratusan pulangan atas modal. Okey, peratusan pulangan atas modal. Okey, jadi peratusan pulangan atas modal mengukur pulangan atas setiap ringgit modal yang dilabur. Nilai peratusan yang tinggi menunjukkan pelaburan yang baik. Jadi setakat ni semua jumlah yang lebih besar, nilai peratusan yang lebih besar menunjukkan prestasi yang lebih baik. Okey. Sekarang ni diukur pulangan atas modal. Syarikat A memperoleh untung bersih operasi sebanyak 304,082 manakala modal awal adalah 1,353,807. Kirakan peratus pulangan atas aset bagi syarikat A. Ada penjelasan tak? Okey. Cara pengiraan formula peratus pulangan atau modal bersamaan dengan untung bersih bagi modal awal. Darab 100. Okay, tadi ni dapat untung bersih. Maknanya dia kira untung bersih berbanding modal awal. Okay. Jadi masih lagi dalam peratus. Okay. Jadi 304,082 untung bersih bagi dengan modal awal 1 juta ni. Darab 100 dapat 22.46%. Okay, jadi bagi setiap RM1 modal yang dilaburkan, untung bersih yang diperoleh ialah 22.46. Sebab sebenarnya dia nak ukur apa yang berada di bawah ni. Maknanya berapa peratus pulangan atas modal atas apa yang kita dah labur, maknanya berapa untung bersih yang kita peroleh. Jadi setiap daripada RM1 modal yang dilabur, kita dapat untung bersih sebanyak RM22.46. Maknanya bagus lah tu. Okey, baiklah tu. Okey. Boleh faham Boleh Okey, kita buat pula seterusnya, aktiviti yang seterusnya untuk syarikat B yang kat sini boleh Okey. Okey, formula dia apa tadi? Untung bersih Untung bersih bahagi modal awal. Bersih bagi modal awal. Darab 100. Okay, 100. So, untung bersih 2, 2, 1, 2, 4, 7 bagi dengan 1,167,320 darab 100. Okay. So, jawapan dia berapa? 18.95. 18.95. Kan? Pencapaian syarikat A lebih baik berbanding syarikat B. Pencapaian syarikat A. Syarikat A tadi berapa Syarikat A ni B. Syarikat A tadi 46. 27. 22. 22.46%. 46. Okey. So syarikat A
lebih baik pencapaian dia berbanding syarikat B. Okey, macam itulah cara dia. Selalunya dia akan buat perbandingan, dia akan bagi perbandingan. Dia bagi soalan membandingkan antara dua syarikat. Okey, syarikat X dengan syarikat Y. Kemudian dia bagi item. Okey, lepas tu dia akan suruh kamu kira lah. Kemudian dia akan jelaskan maknanya apa kesimpulan kamu. Jadi dalam soalan yang ini, soalan dia selalunya markah dia banyak lah. Tapi kebanyakan murid dia tak nak jawab sebab dia rasa macam susah. Padahal soalan dia senang je. Okay, dia kena ingat formula. Okay, lepas tu kira ikut apa yang diingat. Okay, dia akan dapat jawapan. Okay. Itu je. Okay, settle yang itu. Okay, jadi kita dah habis okay, jadi kita dah habis yang bahagian margin untung bersih. Analisis nisbah untung. Analisis nisbah untung. 150. Okey, nisbah peratusan modal. Sekejap Okey, nisbah untung. Okey, habis nisbah untung. Okey, boleh faham nisbah untung Jadi kita pergi dekat analisis nisbah kecairan pula. Okey. Yang selalu ditanya dalam nisbah untung ni selalunya yang depan tadi. Okey. Yang dua yang depan ni ditanya, yang untung bersih dan untung kasar. Okey, peratusan margin untung kasar dan untung bersih. Sebenarnya dia tanya dua yang ini. Tapi tak tahulah tahun kamu dia nak tanya yang lain ke tak tahulah. Okey. Okey, itu analisis nisbah untung. Okey, kita pergi pada analisis nisbah tak boleh gerak pula. Okey, nisbah kecairan pula. Okey. Nisbah kecairan. Okey, jadi nisbah kecairan merujuk kepada nisbah kecairan merujuk kepada keupayaan aset yang mudah dalam bentuk tunai tanpa menjejaskan nilai aset. Kecairan merujuk kepada keupayaan aset macam mana nak tukar pada tunai. Okey. Nisbah kecairan merujuk kepada keupayaan syarikat untuk menukarkan bentuk tunai ke dalam bentuk tunai untuk tempoh yang singkat. Maknanya aset tu dia nak nilai kecairan aset tu supaya bila dia tukar menjadi tunai berapa yang dia dapat. Okey. Jadi dalam kedudukan kecairan yang tinggi menunjukkan perniagaan tersebut mampu mendapatkan tunai untuk membayar hutang dalam tempoh yang singkat. Okey. Itu nisbah kecairan. Nisbah kecairan adalah soalan yang paling famous sekali kat dalam kertas soalan tahun 2019 dengan 2018. Okey. Jadi kita tengok Sekejap cikgu besarkan. Okey. Nisbah kecairan. Salah satu contoh nisbah kecairan ialah nisbah semasa. Okay, jadi dia kata nisbah semasa mengukur kemampuan syarikat untuk membayar pinjaman jangka pendek dengan menggunakan aset semasa. Okey, ingat lagi tak aset semasa dekat dalam mana? Aset semasa, siapa boleh jawab? Aset semasa dalam penyata apa? Jenis penyata kewangan yang mana? Siapa boleh jawab? Aset semasa dalam mana? Kunci kira-kira tu. Bagus. Haikal Terima kasih Haikal jawab.
Okey, aset semasa dalam kira-kira jangan lupa, okey. Macam mana kita nak tengok aset sama tak dengan liability. Okey, serta ekuiti pemilik. Okey, jadi nisbah semasa mengukur kemampuan syarikat untuk bayar pinjaman jangka pendek dengan menggunakan aset semasa. Okey. Contoh dia bagi syarikat A mempunyai aset semasa sebanyak 697,237. Manakala liability semasanya ialah 57,400. Oleh itu nisbah semasa bagi syarikat A ialah aset semasa bagi liability semasa. Okey, tadi kita tengok margin So this one dia darab dengan 100. Kebanyakan murid dia yelah bila dia exam dia dah kata sebab benda tak biasa. Okey, jadi bila dia lupa. Jadi benda banyak sangat. Jadi bila first step kamu dapat soalan, okey, kamu tulis dulu formula. Terutama kalau ada soalan. Jadi nanti kamu boleh ingat balik, maksudnya kamu terus tulis jawapan untuk formula. Contohnya soalan bahagian esei kan, kamu cari-cari, okey, cari soalan yang ada formula pengiraan. So buat dulu. Maksudnya tulis formula dulu. Okay, supaya nanti kamu tak apalah, kamu buat yang depan pula. Okay, maknanya kamu tinggalkan dahulu supaya nanti kamu tak ada teringat tentang margin. Margin dia kena persen. Nisbah dia tak payah persen, dia tak payah darab dengan persen. Okay, kebanyakan budak dia lupa, dia bagi aset semasa, bagi liability semasa darab 100 pula. Kan dah rugi dah. Okay, jadi kena ingatlah dia punya step. Kalau nisbah tu maknanya dia tak perlu darab. Okay. Nisbah ni dia nisbah kecairan. Okey, sebab tu dia ukur nisbah. Nisbah bila dia tengok dapat jawapan dia nampak tak ada nisbah ni. Tanda nisbah. Okey, tanda nisbah Okey, jadi nisbah dia guna satu je tau ni, dia tak guna dua nombor perpuluhan. Dia guna satu je. Contohnya dapat 12.135. So kena tulis 12.1 saja. Okey. Okey, syarikat A mempunyai aset semasa sebanyak 697,237 manakala liability semasa ialah 57,400. Okey, oleh itu nisbah semasa bagi syarikat A ialah kira aset semasa bagi liability semasa. Okey, 60 bagi semua tu dapat 12 point. Cuba kira jap, dapat 12 point berapa? Dapat 12.14. 12.1 berapa? 4. 12.14. Jadi tulis je lah 12.1 saja. Nisbah Kalau nisbah kita buat 12.1 saja. Ramai yang tahun lepas punya soalan, ramai juga yang buat 2. Tak dapat markah lah. Dia kira, maksudnya nisbah ni dia ambil kira perpuluhan tu juga. Tapi untuk satu tempat je. Okey. Satu tempat perpuluhan. Okey, jadi dia punya analisis setiap RM1 liability semasa, kita ambil yang bawah Kita ambil yang bawah ni. Yang bawah ni. Setiap RM1 liability semasa, kita dapat aset semasa sebanyak 12.1 untuk menjelaskannya. Maknanya kalau RM1 liability, RM1 hutang, kita dapat bayar sebanyak RM12. Maknanya baguslah kecairan syarikat ni, syarikat A ni. Maknanya dia mampu membayar setiap daripada liability dia setiap RM1, dia ada aset dia. Maknanya syarikat mempunyai aset sebanyak RM12 untuk menjelaskannya. Boleh nampak tak? Boleh faham tak? Siapa tak faham beritahu Cikgu, nisbah satu memang tetap ke? Ya, satu. Nisbah satu. Maknanya 12.1 nisbah satu. Memang satu. Sebab kita nak ukur RM1. Okey. Dia tak ada RM, nisbah tak ada RM. Yang tadi margin kita guna persen. Okey, nisbah jangan guna RM pula. Kan salah pula jawapan. Okey. Boleh faham
Ada soalan nak tanya? Boleh, boleh Nisbah boleh Okey, kira dulu. Ni soalan. Okey, ni sudut aktiviti. Ada soalan nak tanya? Tak ada Okey, cuba buat aktiviti tu. Tulis kat B. Nisbah semasa bersamaan dengan aset semasa bagi dengan liability semasa. Aset semasa dia 721,247. Okay, so dapat berapa? 10.7. 10.7 nisbah 1. 1. Okey, jadi dia punya analisis dia setiap RM1 liability kita letak sebanyak RM 10.7 untuk menyelesaikannya. okey. Betul lah tu. Maknanya setiap RM1 yang di liability semasa, okey, kita ada aset sebanyak RM10, 10.7 ringgit untuk membayar. Maknanya kita ada aset semasa sebanyak RM10.7 untuk membayar RM1 liability tadi. Okey, boleh So, jawapan Cikgu, apa? contoh kan kalau dalam peksa nisbah 1 tu lupa nak tulis, dia tolak markah tak? Sebab dia soalan nisbah. Jadi kalau soalan nisbah, kamu tulis 10.7 je. Tak silap cikgu tahun lepas ada murid yang tulis hanya nilai saja, tidak tulis nisbah, tak dapat markah. Jadi sayanglah. Dia mesti kena ada nisbah tu. Sebab dia soalan nisbah. Memang kebanyakan murid memang murid perniagaan, dia memang kategori budak sederhana. Tapi sebab soalan tersebut memang menceritakan tentang nisbah. Jadi memang kalau budak hanya tulis jawapan saja tak dapat markah. Tak tahulah tahun ni. Kadang-kadang setiap tahun kadang-kadang berbeza dia punya cara jawapan, cara markah, pemberian markah. Kadang-kadang pemberian markah terlampau mudah. Tak kisahlah, yang penting budak tulis je jawapan dapat markah. Pada tahun 2019 dia straight sikit. Sebab mungkin soalan dia nak kata soalan dia mudah sangat pun tak juga. Tapi dia straight, dari segi pengiraan dia straight. Kalau tahun 2018 dia tak straight sebab budak first time kan. Maknanya yang penting budak tulis jawapan je dah dapat markah. Okey. Sebenarnya kalau contohnya yang dekat sini kamu dah ada jalan kerja ni kan. Sebenarnya kamu dah dapat 1. Dia tulis atau je. Atau tu 1 dekat sini. Maksudnya kalau kamu salah dekat sini, dekat jawapan ni kamu salah, okey. Sebenarnya kamu dah backup dia kat atas. Sebab dekat sini dah dapat 1 markah. So, contohnya dalam soalan selalunya paling banyak pun dia bagi
2. Okay, dibagi 2. 1 dekat formula. Formula mesti betul. Kemudian jalan kerja. Ada jalan kerja, dapat 1 markah. Ataupun jawapan 1 markah. Okay. Dia tengok kepada pemberian markah. Selalunya kalau dia dah bagi dekat formula, dia akan bagi markah dekat yang tengah-tengah ni lah. Maknanya atau sama ada. Maknanya budak walaupun dia salah dekat jawapan, betul dekat jalan kerja pun dah dapat markah. Okay. So jangan risaulah. Cuma yang penting kamu kena ingat lah kalau nisbah dia kena ingat tu nisbah. Okay, nisbah kena ada nisbah tu. Okay, mesti ada nisbah 1. Okay. 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 So tadi kita dah settle. Nisbah. Nisbah semasa dah settle So kalau kita buat yang ini, soalan yang bawah ni. Okay. Ni contoh soalan gerak minda ni. Okay, yang ini sekejap Ada siapa yang nak tanya ke? Tak ada Sekejap, kita tengok sebelah dulu. Soalan yang lain ni macam senang ke susah? Okay, ni analisis sebab percakapan. Okay, dah nak habis dah. Okay, bolehlah buat yang ni analisis sebaka cairan ni. Analisis sebaka cairan. Cuba buat yang bawah tu. Okay, ni sebab cairan. Okay, yang ni. Aset A ke kita buat last lah boleh? Ke nak buat juga? Buat je lah. So, kita ada masa sebab sebelum habis kita nak bincang sedikit je tentang kerja khusus. So, kita stop sampai sini dulu. Stop lepas kita buat latihan ni, nanti kita terus pergi pada kerja khusus ni. Sebab kerja khusus ni banyak sikit. Tak ada banyak sangat. Setengah jam tu cukup lah. Okay. Tak apa, buat dulu yang tu. Okay, buat dulu yang gerak minda. Gerak minda ni Bagi soalan yang macam ada syarikat A, syarikat B, kena tulis lah Okay, mula-mula kira syarikat A dulu. Kemudian baru syarikat B. Ataupun buat kotak. Okay, buat jadual. Jadi nampaklah dia punya cantik dari segi cara menjawab Okay, tengok sekejap. Cikgu, Pertama yang dia, ni payah bundarkan ke? apa dia? Tajuk ni tak payah bundarkan ke? Tak payah bundakan apa jawapan. Ya. Yalah, contohnya kamu dapat 12.36. So nisbah dia 12. Sorry. Sekejap.
12.4 nisbah 1. Macam tu lah. Contoh cuba kira dulu. Jadi pertama sekali kena ada formula. Kena ingat formula. Formula nisbah semasa. Siapa dah kira? Siapa dapat jawapan dah? Syarikat A 1.0 nisbah 1. Berapa? Kuat sikit, tak dengar. 1.0. 1.0 nisbah 1. Ataupun tu. Lagi B. 1.9 nisbah 1. 1.9 nisbah 1. Okey, terima kasih. Okey, so dah tahu kan? Prestasi siapa yang lebih baik? Okey, jadi prestasi syarikat B lebih baik dari syarikat A. prestasi syarikat B lebih baik daripada prestasi syarikat A. Jadi berilah ulasan yang tadi. Maknanya RM1 liability semasa. Okey, RM1 RM1 1.9 untuk aset semasa. Okey, untuk bayar liability. Okey, ada 1.9 aset semasa. Ada RM1.9 aset semasa untuk bayar liability. Manakala B hanya mampu bayar, dia ada RM1 tapi dia yang itulah nak kena bayar RM1, dia tak ada lebih. So maknanya syarikat B lebih baik lah. Okey. Berbanding syarikat A. Macam itulah cara jawab. Macam itulah soalan sebelum-sebelum ni. Okey. Tapi sebab sebelum ni mungkinlah sebab nak kata soalan susah sangat tak sebenarnya. Soalan yang bahagian pengiraan ni selalunya dia bagi dekat bahagian B. Soalan bahagian B. Soalan bahagian B ni sebenarnya soalan dekat bahagian B dan soalan pengiraan ni lah yang boleh dapat markah. Sebab dia tanya macam mana nak kira dan dia akan tanya jelaskan je manakah antara syarikat A dengan syarikat B ni yang mana lebih baik. Lepas tu bagi ulasan anda tu je. Okey. Tapi memang kena hafal lah. Cikgu, ulasan tu liability semasa syarikat A 1.0 berbanding liability semasa syarikat B ke? Macam tu ke? Bukan. Dia kira A, B, B. Pilihlah. Yelah kan tadi maknanya kamu kata B lebih baik. Jadi kamu ulas untuk B. Ayat dia liability semasa tu lah. Ayat dia tu yang RM1 RM1 liability semasa bagi syarikat. Maknanya dia ada RM9 untuk bayar hutang. Maknanya macam tu lah. Maknanya tu ayat ringkas cikgu. Kamu ikut je buku. Okay, nak fahamnya macam tu lah. Kamu ada RM9 aset semasa untuk bayar liability. Liability kan hutang kan? Setiap RM1 hutang kamu tu, kamu ada cover, boleh cover aset semasa kamu tu RM9. Macam tu, boleh? Cikgu nak buat ayat tu nak kena mention dia punya syarikat lah.
Apa ulang balik soalan? Bila nak buat bandingan tu nak kena mention dia punya syarikat ni lah. Yelah, syarikat mana yang kamu pilih tadi. Tapi sekarang Lebih ni dia baik. kata yang mana lebih baik. Jadi berikan ulasan kamu. Jadi kamu katalah syarikat B lebih baik sebab apa? Berbanding syarikat A. Syarikat A sebab dia hanya ada RM RM1. Dia tak boleh nak cover. Dia ada RM1. Hanya mampu bayar RM1 aset semasa dia. Dengan aset semasa RM1. Jadi maknanya habislah duit dia. Okey? Maknanya tak boleh, tak mampu nak bayar. Maknanya mampu jugalah bayar RM1. Tapi selalunya mesti lebih daripada RM1. Okey? Boleh Okey, jadi hari ni sampai analisis nisbah kecairan sahaja dulu . Nanti kita bincang insya-Allah minggu hadapan analisis nisbah kecekapan, justifikasi. Okey. Itu selesailah habis. Okey. Jadi ada soalan tak untuk hari ni punya? Jawab pula. Ada soalan tak? Okey, memandangkan tak ada soalan, cikgu bagi ni soalan ni nanti buat dekat rumah . Maknanya buat dekat rumah masing-masing. Okey, yang ini. Aktiviti ni sekejap cikgu besar dulu. Okey, jadi nisbah kita ada nisbah kecairan, nisbah kecekapan. Okey. Buat soalan nombor 1. Sebab ini disuruh 3 analisis kan. Kamu buat je lah 2 analisis tu je. Analisis nisbah kecairan. Okey, dengan nisbah untung tu dulu. Okey. Buat yang itu dahulu. Huraikan saja prestasi syarikat. Okey. Sekejap cikgu tengok contoh soalan lain ada tak? Okey. Tak payahlah yang tadi tak payah buat. Kita buat soalan nombor 4 saja. Okey, buat soalan nombor 4. Terangkan 4 jenis peratusan tu. Setiap satu ada 4 kan? So, kita ada belajar peratusan dalam nisbah untung. Peratusan berasaskan analisis nisbah untung. Ada 4 tu. Okey, lepas tu kira. Yang ini untuk untung. Okey, margin keuntungan. Yang nisbah kecekapan tadi ada. Soalan 4A, 4 tu 4, 1, 2. Okey. Boleh buat ulasan ringkas tu tak payahlah. Okey. Satu je lah soalan. Nanti kan banyak-banyak tak terjawab pula.